Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tajuk hari ini kita akan fokus kepada topik bab 6 tingkatan 5 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, untuk video kali ini standard pembelajaran yang akan kita fokuskan ialah 6.2 iaitu graf fungsi sinus, sinus, cosinus dan juga tangent ataupun sin, cos dan juga tan. Okey. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan melukis graf fungsi trigonometri bagi y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan y sama dengan tan x untuk sudut antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, manakala perkara kedua kita akan tengok dan melukis graf tentang kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri yang pertama tadi. Okey, dan ini kes ni hanya tertakluk untuk A lebih besar daripada 0 dan juga B lebih besar daripada 0. Yang pertama, kita akan melukis graf fungsi yang asas. Okay, ini adalah standard pembelajaran yang pertama kita iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan juga y sama dengan tan x. Okey, so untuk graf ni cikgu dah sediakan, cikgu dah letak kat sini. So, okey, ini pun cikgu dah bahagikan. Okey, graf kita cikgu dah bahagikan kepada 4 sukuan sebenarnya. Okey, kita dah belajar 0 hingga 90 adalah sukuan pertama, 90 hingga 180 sukuan kedua, 180 hingga 270 itu adalah sukuan ketiga dan 270 hingga 360 sukuan keempat. Okey, so kita akan tengok graf untuk y sama dengan sin x terlebih dahulu. Okey, awak boleh tekan kalkulator awak. Okey, awak tekan kalkulator awak kalau sin. Okey, kita tengok sudut yang pertama kat sini kosong. Okey, kalau kita tekan sin kosong, okey, pastikan kalkulator dalam unit degree. Okey, kalau sin kosong kita akan dapat kosong. So cikgu tandakan kat sini kosong. Okey, kalau sin 90 nilainya ialah 1. Okey, so cikgu tanda 1. Okey, kalau kita tekan kalkulator sin 180 kita akan dapat kosong balik. Okay, next seterusnya ialah sudut 270, sin 270 kita akan dapat negatif 1 dan terakhir sin 360 ialah kosong. Jadi ini adalah titik-titik yang cikgu dah plotkan. Okay, kalau cikgu sambungkan titik-titik ni ialah, okay, ini adalah graf untuk y sama dengan sin x. Kalau awak tengok kat sini, okay, daripada kosong dia akan naik turun kepada 180 separuh bulatan. Kemudian okey, kemudian turun. Okey, dan separuh lagi bulatan kat bawah ni. Okey. So ini untuk graf y sama dengan sin x. Okey, nilai maksimum yang paling tinggi kita tengok kat sini, graf paling tinggi kat sini kan 1. Okey, so 1. Nilai minimum, okey, paling rendah, graf paling rendah adalah kat sini pada sudut 270 iaitu negatif 1. Okey, pintasan X. Okey, pintasan X kat sini. Ni sudut ni paksi X. So, dia meminta paksi X pada sudut 0, 180 dan juga 360. Okey, so 3 pintasan. Okey, manakala pintasan Y ialah okey, ni pintasan Y dia meminta paksi Y pada 0. Okey, ini untuk Y sama dengan sin X. Okey, kalau Y sama dengan cos X, okey, cuba tekan kalkulator cos 0. Okay, cos sifar kat sini, sudutnya sifar, kita akan dapat 1. Okay, kemudian cos 90, kita akan dapat 0. Okay, kemudian cos 180. Okay, negatif 1 di sini, saya dah plotkan. Okay, cos 270. Okay, 0. Dan terakhir cos 360 darjah, kita akan dapat balik 1. Okay, ini adalah titik-titik yang cikgu dah plotkan. Jadi, kalau kita lukiskan graf ini, okay, dia akan jadi bentuk melengkung macam ni. Ingat ya, bentuk dia mesti macam ni. Mesti ada curve ke dalam. Kat sini, bahagian ke atas ni mesti ada ke dalam. Okay, dia bukan macam kuadratik. Dia mesti ada lengkung, ada masuk ke dalam ni. Okay, so masih lagi sama. Nilai maksimum ialah, okay, 2 titik maksimum kat sini. 1. Okay, nilai minimum di sini, negatif 1. Pintasan X, okay, kita tengok dia memintas paksi X pada 2 titik, iaitu sudut 90 darjah dan juga 270 darjah. Dan dia pintasan Y
cos X adalah pada titik 1. Okey, ini ialah cos X. Okey, kalau yang terakhir Y sama dengan tan X. Okey, kalau tahu Y sama dengan tan X. Okey, so tan kosong darjah kita akan dapat kosong. Okey, titik yang kedua tan 90 darjah. Ada sebab dia kenapa cikgu letakkan garis putus-putus kat sini. Kalau tan 90 darjah, kalau awak tekan, awak akan dapat mat error. Mat error maksudnya sudut dia tak tertakrif kat sini. Dia tak tertarik, maksudnya dia tidak boleh menyentuh garisan 90 darjah ni. Tak boleh. Okey, kalau kita sambung dengan 180 darjah, kita akan dapat kosong. Okey, kalau 270 darjah pun awak akan dapat mat error kan? Okey, dan manakala 360 darjah, kita akan dapat nilai 1. Okey, jadi kalau kita cikgu lukiskan sudut garisan dia, okey, so tengok garis hitam ni dia tak boleh menyentuh ya. Tak boleh menyentuh garis putus-putus yang cikgu tandakan ni. Okey, dan nilai maksimum dia adalah infinity sebab kita tak tahu ke atas ni berapa titik lagi kan. Sebab dia tak boleh menyentuh. Okey, so nilai minimum negatif infinity. Okey, persilangan pasti X dan juga pintasan bagi Y. Ini ialah kesimpulan daripada graf yang kita dah lukis sebelum ni. Okey, ini adalah Y sama dengan sin X. Graf dia mestilah berbentuk okey, macam ni. Okey, tengok lukisan yang kat depan ni mestilah berbentuk macam ni. Okey, dan ini adalah asas untuk Y sama dengan cos X. Macam cikgu cakap tadi, dia bukan macam kuadratik, dia akan ada lengkuk ke dalam bahagian sini. Dia akan ada lengkuk ke dalam bahagian sini. Okey, dan juga ujung dia pun sama, kat sini ada lengkuk ke dalam. Okey, dan yang terakhir ini adalah Y sama dengan tan X. Okey, ini adalah asas dia. Okey, awak kena lukis asas yang betul, melukis graf asas yang betul supaya tidak akan berlaku kesalahan untuk pembelajaran seterusnya. Ingat ya, tak ingat yang asas, okey, memang susah untuk lukisan seterusnya. So, 3 graf ni mestilah dipegang dengan betul-betul. Okey, seterusnya kita akan melihat kesan perubahan pemalar terhadap graf. Tadi adalah lukisan asas. So, sekarang kita tengok graf asas kita tadi yang kita pelajari adalah Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dan juga Y sama dengan tan X. So, apakah perubahan yang dimaksudkan kat sini? Okey, so berlaku perubahan. Okey, perubahan pemalar. So, kita tengok apa berlaku kalau graf tu diubah kepada Y sama dengan A sin BX tambah C. Ada 3 pemalar kat sini. So, ada 3 pemalar kat sini ya. Okey, sama je sin, cos, tan. Okey, semua ada A kat depan. Okey, B sebelah dengan X dan juga pemalar C di bahagian belakang. Okey, so kita akan tengok apa perubahan dia. Okey, so perkara pertama kita akan tengok dulu perubahan pemalar untuk A dan B sahaja. Okey, C kita abaikan dulu sebab A dan B saling mudah digabungkan. Okey, A contohnya Y sama dengan A sin BX ataupun mungkin contoh lain Y sama dengan A cos BX. Okey. A kat sini ini ialah amplitude. Amplitude tu maksud dia ketinggian graf tadi. Okay, kalau macam yang tadi yang asal ketinggian graf tu adalah 1. Ini amplitude dia, ketinggian graf. Manakala pemalar B di sini, okay, ini ialah pusingan graf. Okay, kalau awak tengok lukisan tadi, lukisan yang graf yang bergerak tadi, slide kedua cikgu. Okay, so graf tu putaran, pusingan kan? Putaran, okay, untuk melengkapkan satu lukisan. Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Okay, contoh di sini, cikgu bagi Y sama dengan 3 sin 2X. Okey, so Y sama dengan 3 sin. So, ini adalah graf untuk sin. Graf untuk sin. Jadi, kita tengok graf asal. Okey, graf asal untuk sin. Okey, kat sini, ni graf asal dia. Bentuk dia macam ni. Okey, ingat tinggi dia kat sini ialah 1. Bawah negatif 1. Nilai nilai maksimum dan nilai minimum 1 dan negatif 1. Okey. Kat sini cikgu akan lakarkan bentuk graf dia. Bentuk graf untuk Y sama dengan 3 sin 2X. Okey, so kita tengok 3. Kita tengok 3 dulu. 3 ni ialah A. A ialah amplitude. Amplitude graf sama dengan 3. So kalau kat sini yang asal ialah 1, jadi jawapan kita kat sini kita akan ubah kepada 3. 3 dan negatif 3. Sebab amplitude dia berubah kepada 3. So kalau asal 1,
Sebab soalan 3, A sama dengan 3, so 3. Kita akan ubah 3 kat sini. Okey. Kemudian kita akan tengok bahagian kedua, B, perubahan B, 2. Maksudnya pusingan graf kita ialah 2. 2 kali pusing. 2 kali pusing. So ini, yang asal ni, ini ialah sekali pusing. Daripada sini kosong, bergerakkan dia ni sampai 360 darjah sekali pusing. So kalau 2, maksudnya 2 kali pusing. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, ni baru 1 kali. Ni graf graf sin untuk 1 kali. Sebab ada 2, so kita akan ulang lukisan tu sebanyak 2 kali. Okey, so dah 2. 1 kali sampai kat sini, 2 kali. Okey, so ini adalah grafnya. Okey, kemudian kita akan letakkan, kosong lah dekat depan kosong. Dekat depan kosong lah kan. Okey, so paling hujung dunia. Hujung dunia. Tengok kat sini paling hujung. Paling hujung sudutnya ialah 360 darjah kan. Okey, letakkan 360 darjah paling hujung. Okey, kemudian 360 darjah kat hujung. Jadi yang tengah-tengah dia ialah 180. So kena kira lah. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kali ni. 1, 2, 3, 4. So, tengah-tengahnya di sini. Kan? Dia membahagikan graf ni kepada 2 bahagian kat sini. So, kat sini akan berada 180. Okey, so bahagian pertama. Bahagian kedua, okey ni. Ni bahagian pertama yang depan ni. Okey, so kita nak letakkan 90. So, tengah-tengah yang pertama. Kat sinilah tengah-tengah dia. Okey. Manakala 270 adalah tengah-tengah bahagian yang kedua. So kat sini. Okey, so ini adalah graf dia. So y sama dengan 3 sin 2x. Okey, ini adalah graf yang terbentuk daripada graf asal dia. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh kedua. Okey, y sama dengan 4 cos 3x. Okey, so kita tahu graf asal cos. Okey, tadi cikgu tunjuk sin kan. Okey, ni cos. Okey, ni graf asal cos. Bentuk dia macam macam apa ya? Macam senduk macam ni kan. Gayung tu kan. Tapi bahagian sini dengan bahagian sini mesti ke dalam. Dia bukan kuadratik. Okey, so kita tengok 4. Okey, 4. Amplitude dia 4. Ketinggian kat depan A. So, okey, amplitude graf 4. Jadi kita letakkan 4. Okey, 4 dengan negatif 4. Okey, cos 3x. 3 bermaksud kita dalam graf 3. Kita kena lukis graf asal ni sebanyak 3 kali. Okey, so graf asal dia bentuknya macam ni. So, okey ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, sebab kita dalam graf 3 kan, pusingan graf tu. So, 3 kali. Okey, so macam biasa letakkan kosong. Kosong berada di tengah. Kosong berada kat depan lah. Ujung dunia. Ni kat sini. Ni last. So, last kat sini. So, kat sini kita kena letakkan paling ujung. 360 darjah. Okay, tengah-tengah. Okay, kena kira. Awak kena juling-julingkan mata awak kan sikit. Tengah-tengah. Okay, so separuh satu kat sini 3. So, tengah-tengahnya akan berada di sini. Okay, so betul. 180. Okay, so maksudnya ni adalah bahagian pertama kat depan ni. Ni bahagian pertama. So, tengah-tengah kat sini adalah 90. So, tengok di mana akan berada 90. Okay, so sini ada suku. Separuh. Sini. Sini ke? Ada dari sini? Ya, betul. 90. Okay, manakala ni antara 180 hingga 360. Ini tengah-tengah dia. Mana tengah-tengah dia? Adakah di sini? Ya, betul. Jadi ini adalah graf untuk y sama dengan 4 cos 3x. Seterusnya kita akan melihat perubahan pemalar untuk C. Tadi kita dah tengok perubahan untuk A dan B. Okey, ini adalah daripada slide sebelumnya. Ini adalah lukisan untuk y sama dengan 4 cos 3x. Amplitude dia 4 dan 3 pusingan graf cos. 1, 2, 3. Okey. So, 3. So, tiba-tiba soalan ni cikgu ubah, cikgu tambah 1 kat belakang dia. Cikgu tambah 1. Okey, bila tambah 1, okey, kat sini kita tengok 4. 4 tambah 1 adalah 5. Kena ubah dekat y ni lah.
Okey, 4 tambah 1 adalah 5. Kosong. Kosong kat sini tambah 1. Kosong tambah 1, 1. Tandakan 1. Okey, kat sini negatif 4 tambah 1, negatif 3. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan alihkan titik. Okey, titik kat sini. Tengok, ni titik kat sini ialah 4. 4 kan? Tambah 1, maka titik baru akan berada pada, lupa, cikgu tandakan ni. Ni sebenarnya tak perlu pun. Tapi bolehlah cikgu nak tunjukkan pada awak supaya tak melebihi lah. Okey, so 4 kat sini kan? Ni, titik ni 4. Tambah 1 dia jadi 5. Okey, so pilih lagi. Okey, titik kat sini. Titik kat sini, ini ialah negatif 4. Tak perlu ambil semua titik. Kita akan ambil titik yang mudah-mudah nak kira lah. So, sini negatif 4. So, negatif 4. Okey, dia akan jadi. Okey, alah, kat sini. Dia turun ke sini. Tak apalah. Kalau 90. Okey, 90. Kat sini kosong kan? Tapi tambah 1 jadi 1. Okey, mana titik lagi pergi? Dia main-main pula dengan saya. Okey, kat sini. Okey, titik kat sini. Kat sini ialah negatif 4 tambah 1 dah jadi negatif 3. Ni kosong. Dekat 270 ialah kosong. So, dia dah jadi 1. Okey. Dekat 360, titik asal dia kat sini 4. So, dia akan tambah 1 jadi 5. Okey. So, cikgu akan lukiskan. Dia tak berapa nak sharp. Tapi tak apa lah. Maksudnya, graf awak nanti dia akan naik 1. So, 4 naik 1. Sebab dia tambah 1 kan. Sini kosong. Naik 1. Okey, sini pun samalah. Ni, daripada sini puncak dia ni. Puncak dia 4 naik 1. Sebab tambah 1. Okey, so boleh padam yang lama. Sebab kita nak jawapan yang baru sahaja. Okey, so itu adalah jawapan dia. 4 cos 3x tambah 1. Okey, cikgu ulang lagi contoh yang sama. Perubahan pemalasi dengan graf yang sama. Tapi kali ni cikgu ubah soalan kepada tolak 2. Okay, saya tambah 1, tolak 2. Okay, so 4. Kita ubah amplitude dia dulu. 4 tolak 2, dia akan jadi 2. So, tandakan 2. Kosong, tolak 2, negatif 2. Negatif 4, tolak 2, dia akan jadi negatif 6. Okay, so kita tandakan graf yang baru. Okay, kat sini 4. Dekat kosong darjah ialah 4. So, 4 tolak 2. So, titik baru adalah 2. Okay, titik pada 90 darjah. Okay, pada 90 darjah, 90 darjah kosong. Kosong tolak 2. So, titik baru akan berada pada negatif 2. Okay, titik 180 darjah kat sini. Ini titik ni dekat negatif 4. Tapi sebab tolak 2. So, negatif 4 tolak 2 dia jatuh ke bawah. Negatif 6. Titik 270. Okey, 270 berada di kosong. Okey, kosong kan? Tapi sebab dia tolak 2. Kosong tolak 2 dia jatuh kat sini. Negatif 2. Dan last sekali pada titik 360 darjah dia berada di sini iaitu 4. Tapi sebab 4 tolak 2 maka dia akan jadi 2. Okey, cikgu sambungkan semua ni. Okey, so daripada sini dia akan turun. Semua kawasan ni akan turun sebanyak 2. Akan turun sebanyak 2. Macam tadi tambah 1 dia akan naik ke atas sebanyak 1. So, sebab ni tolak 2. So, graf dia akan turun ke bawah tolak 2. Okey, boleh padamkan yang asal tu. Okey, so ini adalah bentuk graf dia. So, amplitude daripada 4 tolak 2. So, dia akan ubah jadi ke bawah. Graf akan turun ke bawah. Semua ni akan turun ke bawah sebanyak 2 sebab dia tolak 2. Okey. So, ini adalah contoh kedua untuk perubahan nilai C. Okey, seterusnya kita cikgu akan bincangkan tentang perubahan pemala terhadap graf. Ini soalan contoh 10, buku teks muka surat 189. Okey, so ini ialah soalan A dulu. Okey, soalan A. Okey, untuk yang normal, amplitude dia ialah 1 dan juga negatif 1. Okey, tapi kat sini 2 cos X. Kita akan buat yang depan dulu, A dan B. Okey, so amplitude dia 2. So, 2 maksudnya kita, okey, sorry, ini graf asal. Graf asal dia adalah berbentuk lengkung ke bawah, lengkung macam ni. Okey, so 2.
Sambung tadi 2. So, maksudnya amplitude dia kena buat 2 lah. So, daripada 1, 2. Negatif 1, negatif 2. Okay, cos X. Cos X maksudnya 1. Ni 1X ni. Jangan kata kosong tak ada cikgu. Okay, ni 1. Okay, 1 bermaksud satu pusingan sahaja. Bila satu pusingan sahaja, okay, kita lukiskan satu pusingan. Okay, so ni satu pusingan dengan amplitude 2. Okay, okay, lepas tu labelkan hujungnya 360 sebab kosong dah ada kan. 360, okay, tengah-tengahnya di sini. Separuh daripada bahagian pertama, separuh bahagian kedua. Okay, dah settle kat sini. Okay, tapi kat sini ada tambah 1. So, kalau tambah 1, 2 tambah 1, 3. Kalau kosong tambah 1, 1, negatif 2. Tambah 1, negatif 1. Okay, so daripada 2, titik 2 kan. 2 tambah 1, okay, sepatutnya ada satu plot kat sini, 3. Okay, so kat sini, kosong tambah 1, 1. Okay, 180. Asalnya kat sini, negatif 2. Tapi sebab tambah 1, dia naik ke atas sebanyak 1 unit. So, dia berhenti dekat negatif 1. Okay, 270. Okay, kosong. Sebab dia tambah 1, 1. Naik 1 kat sini. Dan 360, dia 2. 2 kan? Tapi dia tambah 1, so dia akan jadi 3. So, cikgu lakarkan graf yang baru. Okay, so inilah lukisan warna biru ni. Ini adalah untuk graf yang baru. Okay, so yang hitam ni boleh padam lah. Hitam ni boleh padam. Ni bukan jawapan dia. Okay. Untuk B. Okay, sekarang kita tengok B. Tan 0.5x tolak 1. Okay, ini adalah amplitude dia yang asal 1 dan negatif 1. Okay, ini tan. Okay, graf asal tan macam ni. Okay, so kalau kita tengok soalan kat sini, amplitude dia tak ada nombor kat depan. Bermaksud 1 dan negatif 1 tak ada perubahan lah. Sebab amplitude dia tak ada perubahan 1 kat depan. Okay, 0.5x. 0.5x bermaksud separuh. Separuh kan? Jadi graf yang asal ni kita tak nak lukis satu. Tak nak lukis semua. Kita nak lukis separuh sahaja. Separuh daripada graf. Okay, bermaksud kita nak lukis yang ini sahaja. Ni separuh. So, kita nak lukis yang ini sahaja. Jadi, kalau cikgu lukiskan, nampak tak? Ini. Okay, kat sini. Dan ni pula ada sebahagian daripada ni. Daripada bawah ke atas sampai paksi X. Ni. Sampai ke paksi X. Sampai kat sini. Okay, ni adalah separuh daripada graf tan X. Okay, macam biasa, kita labelkan paling hujung dunia. Ni hujung dunia. Okay, yang ni sebenarnya tak perlu buat apa, tak apa. Tapi cikgu labelkan sahaja supaya awak nampak. Maksudnya graf ni tak boleh menyentuh garisan kat sini. Sebab dia infinity kan. Okay, so hujung dunianya. Okay, hujung dunia adalah 360 darjah. Tengah-tengah di sinilah. Tengah-tengah. Maksudnya graf ni tak boleh menyentuh sudut 180 darjah ni lah. Okay, kemudian separuh daripada bahagian pertama. Separuh daripada bahagian kedua. Okey, tapi awak tengok ni ada tolak 1. Tolak 1 bermaksud kalau 1 tolak 1 kosong. Negatif 1 tolak 1. Ni dah ada negatif 2 tadi. Cikgu tersalah buat buat tan keluar dia terawal pula. Tapi tak apalah, negatif 2. Okey, so kalau kosong, okey, kosong tolak 1, titik dia akan jadi negatif 1. Okey, kemudian kalau kat sini kita tak boleh nak menyentuh, tak boleh nak kira kan. Ni infinity, tak ada titik. Okey, so kita akan kira 90 darjah. Tekan kalkulator awak. Tan 0.5 X tu digantikan dengan 90 darjah tolak 1. So awak akan dapat nilainya ialah 0. Kita tak boleh nak kira titik kat sini. Okey, so sama juga titik kat sini kita tak boleh nak kira. Tapi cikgu tandakanlah sebab dia tak boleh menyentuh kan. Dia tak boleh nak menyentuh. Samalah kalau ada titik kat sini pun, dia tak boleh nak menyentuh ni. So kalau 360 ni kosong, tolak 1, okay, dia akan turun. Turun 1. Okay, cikgu gabungkan. Ni bahagian yang pertama. Daripada negatif 1, sentuh 90 darjah ni. Ke sini. Ni garisan ni kalau kita sambung lagi kan dia akan naik. Tapi dia tak akan menyentuh 180 darjah garisan putus-putus ni. Okey, ni bahagian yang kedua. So garisan biru tu itu adalah
jawapan dia. So yang hitam ni boleh padam sebab yang kita nak jawapan yang akhir sahaja, yang biru sahaja. Okey, sekarang kita tengok buku teks muka surat 190 soalan 2. Okey, soalan 2. Okey. So ini adalah rajah cos y sama dengan cos x. Ini adalah graf asas. Okey. So dia suruh lukiskan A pada paksi yang sama. So ni yang asas 1/2 cos x. Okey, so kita tengok perkara pertama mestilah tengok amplitude nilai A. Setengah 1/2. So kita letaklah amplitude setengah dan juga negatif 1/2 cos x. Cos x bermaksud satu pusingan sahaja. Okey, so graf ni satu pusingan. So cikgu letakkan satu pusingan. Okey, kemudian macam biasa letakkan hujung. Okey, kosong tertinggal kat sini 360, tengah-tengah 180, separuh bahagian pertama 90, separuh kepada bahagian yang kedua 270. So ini adalah graf dia. So maksudnya kalau perhatikan graf ni dia sama macam graf yang asal. Cuma beza dia amplitude dia berubah. Jadi kalau cikgu lukiskan pada tempat yang sama, pada graf yang sama, okay, dia akan jadi warna biru ni. Ketinggian graf tu dia akan separuh daripada yang asal sebab dia satu. Sebab asal satu. So ni 1/2. Tapi persilangan paksi X masih lagi sama. So ini adalah untuk A. Okey, so yang kedua ialah 1/2 y sama dengan cos x per 2. Okey, so tengok amplitude. Oh, amplitude 1, so tak ada masalah. Tak perlu merubah amplitude. Nilai A adalah 1 dan negatif 1. X per 2. X per 2 maksudnya separuh lah 1/2 X. Separuh graf ni. Kalau separuh graf ni, cikgu akan lukis sebahagian sahaja. Maksudnya cikgu akan lukis daripada sini sampai ke sini sahaja. Okay, so lukisan cikgu dah jadi macam ni lah. Separuh je dah sampai kat sini. Okey. Kemudian labelkan ni hujung dunia, hujung graf 360. Tengah-tengah dia di sini 180. Okey, bahagian pertama tengah-tengah 90. Bahagian kedua tengah-tengah 270. Okey, kalau cikgu pindahkan graf ni ke dalam graf yang asal yang sama ni, okey, amplitude tidak berubah. Tapi kalau awak tengok persilangan dia, okay, daripada satu ni, daripada sini, dia tak menyilang pada 90. Dia menyilang pada 180. Okey, so dia menyilang pada 180. Okey, so ini adalah graf dia. Graf untuk, okey, ini adalah untuk C. Y sama dengan cos X tolak 2. Okey, so kalau tengok amplitude masih sama, 1 dan juga negatif 1. Okey, so nilai B 1, maksudnya hanya ada satu graf, ialah satu pusingan graf. Okay, macam biasa labelkan hujung dunia, tengah-tengah, separuh dan juga separuh bahagian kedua. So ini graf dia. Ada tolak 2. 1 tolak 2 negatif 2. Kosong tolak 1 tolak 2 negatif 1. Kosong tolak 2, negatif 2. Negatif 1 tolak 2, negatif 3. Okey, so daripada 1 tolak 2, dia akan jadi negatif 1. Okay, pada sudut 90, kosong. Kosong tolak 2, negatif 2. Pada 180, nilai dia negatif 1. Tolak 2, turun jadi negatif 3. Pada sudut 270, nilai dia kosong. Kosong tolak 2, negatif 2. Pada sudut 360, nilai dia ialah 1. 1 tolak 2, negatif 1. So, kalau cikgu sambungkan graf dia, nampak tak graf ni turun ke bawah sebanyak 2 unit sebab dia tolak 2. Kalau cikgu lukiskan kepada graf yang asal, okay, dia dah jadi macam ni. Dia dah jadi turun ke bawah. Baiklah. Itu sahaja untuk topik graf 6.2, graf sin, cos dan juga tan. Cikgu harap dapat membantu awak semua. Terima kasih.